Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpa kita lagi dalam kelas PDPR Sains tahun 5. Baik, cikgu berharap murid berada dalam keadaan sihat, sentiasa patuh pada SOP walaupun di mana anda berada ya. Baik, sebelum cikgu mulakan, cikgu harap semua murid dah isi borang penglibatan atau borang kehadiran yang cikgu sertakan dalam arahan di Telegram. Baik, untuk minggu ni kita akan berfokus kepada perubahan keadaan jirim bagi air. Kita nak tengok air ni. Adakah air berubah keadaan jirim dia? Baik, tengok slide seterusnya. Baik, objektif pembelajaran masih lagi standard kandungan dia 8.2 perubahan keadaan jirim bagi air. 8.2.1 di mana anda akan memelihara perubahan keadaan jirim bagi air. Kemudian menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim yang berlaku apabila jirim menerima atau kehilangan haba. Dan menghubung kait perubahan keadaan jirim bagi air melalui pembentukan awan ni kita akan fokus kepada minggu hadapan. Baik, kita masuk 8.1, 8.2.1 dan 8.2.2. Baik, sementara tu awak boleh buka buku teks muka surat 184 buku teks muka surat 184. Baik, tolong tonton video yang cikgu sertakan ni, dengar dengan jelas penerangan video supaya kamu faham tajuk perubahan keadaan jirim bagi air Baik, cuba tonton video ni. Eddie mahu membuat beberapa ketulan ais. Dia menambah sedikit air ke dalam acuan kiub ais dan meletakkan acuan kiub ais ke dalam peti penyejuk beku. Selepas 1 jam, dia mendapati air telah menjadi ais. Eddie mengeluarkan ketulan ais daripada acuan dan meletakkannya ke dalam mangkuk yang kosong. Dia menyedari bahawa ais menjadi cair. Mangkuk mula diisi dengan air. Mengapa ais menjadi cair, Ibu? Ibunya menjelaskan bahawa terdapat perubahan dalam keadaan air daripada pepejal kepada cecair semasa peluburan. Ais menerima haba dan melebur untuk membentuk air. Apabila acuan ais yang mengandungi air dimasukkan ke dalam peti sejuk, air membeku menjadi ais. Proses itu dipanggil pembekuan. Ibunya mendidihkan sedikit air di dalam cerik untuk membuat teh. Selepas beberapa minit, Jeff mendapati steam mula keluar daripada muncung cerik. Apabila steam menyentuh dinding dapur, titisan cecair terbentuk. Mengapakah titisan cecair terbentuk pada dinding? Apabila air dipanaskan sehingga mendidih, ia berubah untuk membentuk steam. Apabila steam menjalani kondensasi, ia membentuk air. Penyejatan ialah proses di mana cecair berubah menjadi gas. Air pada pakaian yang basah adalah cecair. Air menyejat apabila menerima tenaga haba daripada matahari dan berubah menjadi wap air. Wap air adalah dalam bentuk gas. Penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Kadar penyejatan air dipengaruhi oleh 3 faktor: peningkatan suhu persekitaran, kelajuan angin, atau luas pembukaan bahan basah yang terdedah menyebabkan air menguap dengan lebih cepat. Pada hari yang mendung, kadar penyejatan air adalah rendah dan kurang air yang menyejat. Pada hari yang panas, kadar penyejatan adalah tinggi dan lebih banyak air yang menyejat. Apabila angin bertiup dengan perlahan, kadar penyejatan adalah rendah, kurang air menyejat. Apabila angin bertiup dengan lebih kencang, kadar penyejatan adalah tinggi, lebih banyak air menyejat. Apabila luas permukaan yang lebih kecil daripada tuala terdedah kepada haba atau angin, sedikit air menyejat. Tuala ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering. Apabila luas permukaan yang lebih besar pada tuala terdedah,
lebih banyak air menyejat. Tuala ini mengambil masa yang lebih singkat untuk kering. Baik, faham Okey, baik. Kita lihat seterusnya. Okey, kalau awak pandangkan, okey, perubahan keadaan jirim cecair berlaku apabila menerima haba. Sebagai contoh ni, aiskrim ni. Aiskrim akan cair apabila berada di tempat panas sebab apa? Menerima haba. Jadi aiskrim awak tu akan mula cair menjadi daripada keadaan pepejal berubah kepada cecair. Baik, seterusnya. Baik, tiga keadaan jirim air kita tahu air boleh berubah kepada tiga bentuk iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Pepejal berlaku apabila air disejukkan disejukkan menjadi ketulan ais. Dan bentuk cecair macam ni lah bentuk cecair, dan cecair boleh berubah menjadi bentuk gas apabila dipanaskan atau berlakunya penyejatan. Gas berbentuk steam wap air Ada tiga keadaan air, pepejal, cecair dan juga gas. Baik, kita lihat lagi. Ini adalah perubahan keadaan jirim. Apabila air daripada bentuk pepejal berubah kepada cecair apabila berlakunya proses peleburan. Sebagai contoh peleburan dari pepejal kepada cecair, ais dalam peti ais awak keluarkan, awak biarkan dia atas meja. Berlaku proses perleburan dekat situ. Lama kelamaan ais akan jadi cair. Macam mana pula daripada cecair awak nak jadikan pula kepada pepejal? Okey, awak ambil air yang cair tadi, awak simpan dalam tempat sejuk beku dalam peti ais. Itu dinamakan proses pembekuan.
Daripada cecair boleh juga berubah kepada gas melalui proses penyejatan atau pendidihan. Cecair berubah kepada gas, proses penyejatan atau pendidihan. Daripada cecair dia jadi bentuk gas. Contohnya, awak masak air. Awak masak air, wap air yang keluar tu disebabkan oleh proses pendidihan. Kalau pendidihan dilakukan disebabkan oleh tindakan manusia. Kalau penyejatan berlaku secara semula jadi. Sebagai contoh, awak jemur kain. Kain yang basah tu tersejat disebabkan oleh tindakan haba cahaya matahari. Ataupun lopak air di atas jalan, lama-lama dia jadi kering sebab air tersejat disebabkan oleh tindakan matahari. Jadi awak boleh bezakan kalau pendidihan ni dibuat oleh manusia, penyejatan ni akibat tindakan semula jadi. Faham Daripada gas kepada cecair. Macam mana daripada gas nak jadikan cecair? Dia berlaku proses kondensasi. Sebagai contoh, kalau awak masak nasi kan, nasi awak dah masak, awak biarkan je sejuk. Awak perasan tak bila awak buka piuk nasi tu, dekat bawah penutup piuk nasi tu dia jadi titisan air. Daripada wap dia jadi titisan air. Daripada wap panas tu bila dia sejuk dia jadi titisan air. Faham Baik. Okey, proses peluburan cuba tengok proses peluburan di mana pepejal berubah kepada cecair, menerima haba dari persekitaran. Macam cikgu cakap tadilah. Ais awak letakkan di luar, dia akan cair. Itu nama dia proses peluburan. Kalau proses pembekuan, daripada cecair kepada gas, kepada pepejal, air kehilangan haba ke persekitaran. Maknanya dekat sini, daripada air tu awak simpan dalam peti ais, dia jadi beku. Itu proses pembekuan. Kalau proses penyejatan atau pendidihan, okey, cuba tengok. Daripada cecair kepada gas, air menerima haba dari persekitaran. Sebagai contoh, kalau pendidihan awak masak air. Kalau penyejatan lopak air yang kering, yang semakin kering di atas jalan ataupun awak sidai baju, itu penyejatan. Kalau awak masak air, itu pendidihan. Proses kondensasi di mana cecair daripada gas berubah kepada cecair. Wap air kehilangan haba ke sekitaran. Maknanya bila wap tu sejuk, dia akan menjadi titisan air. Baik, cuba lihat lagi. Okey, ini contoh dia. Kalau dalam keadaan jirim ada 3, di mana ini adalah keadaan gas, ini keadaan cecair, ini keadaan pepejal. Ini adalah awan, ini adalah proses pembentukan awan dan hujan. Baik, cikgu nak tanya penyejatan berlaku disebabkan oleh 3 faktor. Apa dia tadi? Suhu persekitaran. Kalau tinggi, cepatlah dia tersejat. Kemudian keadaan angin. Kalau laju angin, cepatlah dia tersejat. Kemudian luas permukaan. Lagi luas permukaan, lagi cepat dia tersejat. Sebagai contoh, sungai yang lebar dengan sungai yang dalam, yang mana air cepat kering? Betul, sungai yang lebar dan cetek. Dia cepat kering sebab permukaan sungai itu lebar, jadi air banyak yang akan tersejat. Kalau dia kecil dan dalam, dia lambat tersejat. Faham Baik, tugasan untuk minggu ni mudah saja. Kamu perlu menyalin gambar rajah di bawah ni. Ni gambar rajah ni. Tulis perkataan ni, kemudian salin gambar rajah ni dalam buku nota sains panjang. Jangan lupa tulis tarikh dan juga hari. Kemudian bila kamu lukis gambar rajah ni, isikan tempat kosong ni terus dengan jawapan yang betul. Pepejal kepada cecair sebagai contoh, apa dia? Peleburan. Cecair kepada gas, apa dia? Ada 2. Gas kepada cecair, apa dia? Kemudian cecair kepada pepejal, apa dia? Itu saja untuk minggu ni. Mudah sangat. Mudah sangat awak punya tugasan ni. Salin ni dalam buku nota saja dan terus buat jawapan yang betul. Dah siap? Boleh hantar gambar dekat cikgu supaya mudah untuk cikgu rekodkan dalam pelaporan PBD. Baik, itu saja untuk minggu ni. Sekian, terima kasih.